ayahanda pengurusi majlis, para imam-imam muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia, pagi yang ceria ini, kita dapat bersama dalam majlis tazkirah, iaitulah tazkirah ringkas tentang perjalanan manusia ke alam abadi. Sebagaimana yang disebut, kiamat sudah dikhabarkan. Sebagaimana yang Al-Fadhil Imam kita baca dalam ayat tadi, Iza syamsu kuwirat, dan ayat-ayat yang dibaca menyentuh tentang perjalanan kita ke hari, perjalanan alam ini pada hari kiamat. Artinya kiamat itu telah dimaklumkan, dan dia telah menjadi salah satu daripada rukun iman, al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. Cuma dari sudut penghayatan, kita tahu dah benda itu akan berlaku, sudah tahu kiamat pasti akan berlaku. Tetapi bagaimana kita, kehidupan kita dengan hari kiamat itu, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam awal surah Al-Mulk yang kita sentiasa baca, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita dalam ayat ini, alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Dulu kita mati, sebelum kita hidup ni, kita mati ke hidup? Jawabnya mati dulu. Sebab sebelum daripada ibu kita melahirkan kita, kita tak ada. Tak ada pun orang sebut ada fulan, bermakna kita sudah mati ketika itu. Setelah mati dihidupkan, sekarang zaman hidup. Maka tujuan apa kita dihidupkan itu, iaitulah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji, nak tengok, nak test siapakah di kalangan kamu orang yang baik amalan, orang yang baik amalan. Maka dikatakan, ada riwayat yang menyebut, tapi para ulama hadis tidak begitu menerima riwayat itu, iaitulah kata-kata apabila matinya seorang, bermakna telah berlakunya kiamat bagi orang tu. Jadi kiamat itu dua kategori. Kiamat yang besar yang akan berlaku, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, itu kiamat yang berlaku di akhir zaman. Rusaknya dunia ini berlaku kiamat. Itu semua makhluk yang ada, kullu nafsin za'iqatul maut, akan merasai mati. Tetapi yang dikira kiamat bersifat individu, kiamat seorang-seorang, maka dia akan berlaku apabila matinya seorang. Bila orang itu mati, bermakna berlaku dah kiamat pada orang itu. Qamat qiyamatuhu, telah terjadi yang kiamat. Jadi di saat kita dah tahu kiamat, alhamdulillah, tak ada orang tak tahu. Cuma kadang-kadang sambil-sambil kita tahu, kita beriman, tapi sekali orang putih mari buat gimmick, kita jadi gelabah. Ingat ke tidak, sebelum 2012 dulu, ada orang putih tulis buku kiamat akan berlaku 2012. Patutnya bila tengok je buku tarikh tu, campur tu sampah ya, tak payah baca. Tapi ramai juga yang tanya, ustaz betul ke ni?
Lah, kita kata kenapa? Boleh tanya. Takkanlah ilmu yang kita belajar tentang kiamat tak ada dalam kepala kita bahawa ketika malaikat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mata sa'ah, bila kiamat, apa Nabi jawab? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya bukan lebih tahu daripada orang yang bertanya. Itu yang saya sebut malam, dia panggil soal malaikat. Malaikat bukan nak tanya, dia nak tahu. Jadi seorang sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Sahabat mari tanya, wahai Rasulullah, bila kiamat? Agak-agak kalau mari tanya kita kena marah dah tak? Allah, ni tanya benda tahu dah, benda tak tahu tanya buat apa? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi pendekatan ilmu psikologi yang menyebabkan orang yang bertanya tersentak. Nabi kata ma'adattalaha. Tengok, ini dia panggil pendekatan, cara didikan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa orang muda sekarang dia panggil tarbiyah sentak. Maknanya bila orang ni mari tanya mata sa'ah, bila kiamat, artinya dia sudah ada ilmu tentang kiamat. Macam kita jumpa orang lah, kita kata jumpa siapa pak cik, bila dekat rumah, kenduri kat rumah bila, artinya sudah sampai kad jemputan, cuma terlupa tarikh. Jadi bila pak cik ni tanya tentang bila kiamat, bermakna dia sudah beriman dengan hari akhirat, dia sudah beriman dengan berlakunya kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan yang cukup mantap sehingga kita boleh manfaat daripada soalan pak cik badui ini. Nabi kata apa? Ma'adattalaha. Itu soalan balas. Ma'adattalaha, apa persiapan yang awak buat? Tuan-tuan muslimin dan juga muslimat, agak-agaknya apa kita nak jawab? Kita sendiri kalau mari soal balas, ma'adattalaha, apa yang persiapan? Maka bila sebut tentang persiapan, kita mula gelabah. Saya mau balik dalam bab akidah, belum khatam lagi kita akidah, baru mula nak belajar, ataupun belajar dah tak habis lagi. Habis macam mana kita nak jawab nanti bila mari soal munkar dan nakir? Bagaimana keadaan kita bila mari dalam bab solat pun sama juga. Artinya soalan balas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberi satu tajuk perbincangan kepada kita semua. Ma'adattalaha, apa persiapan awak? Maknanya kita sudah tahu kita nak mati, tapi bagaimana persiapan? Orang yang nak bermusafir pasti dia mempunyai persiapan, barang-barang dia ada, beg sudah beli. Musafir ke alam akhirat ini dia panggil musafir rihlatul khulud, rihlah ke alam abadi. Jawab di sahabat ini radhiyallahu anhu, dia kata, ya Rasulullah, saya tak banyak buat persiapan. Dia tak berlakon depan Nabi. Oh, kalau mungkin orang sekarang boleh, oh saya siap sedia dah Rasulullah. Rasulullah hajar tu saya amal belaka dah. Nah, sahabat ni kata, wahai Rasulullah, saya tak buat persiapan banyak dengan banyaknya solat sunat, puasa, sedekah, tetapi walakinni uhibbullaha wa rasulah, tetapi saya sayang, saya cinta, saya kasih kepada Allah dan Rasul. Ini dia panggil aset yang besar. Nak mendapat persiapan, nak buat persiapan untuk ke akhirat, iaitulah dengan satu perkara, yuhibbullaha wa rasulah, mencintai Allah Ta'ala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata di Anas, maaf, Nabi jawab balik, Nabi kata, anta ma'aman ahbabta, saudara, kamu akan dibangkit oleh Allah Ta'ala bersama dengan orang yang kamu sayang.
Mu sayang kepada Allah, kamu sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya kamu akan dibangkitkan bersama dengan Nabi pada hari kiamat. Kata di Anas radhiyallahu anhu, ma farihna, kami tak rasa gembira, tak rasa suka, tak rasa happy lebih daripada kami mendengar jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang sayang kepada Allah, orang yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah orang yang akan dibangkitkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, Anas berkata lagi, kalau begitu aku sayang kepada Allah, aku sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sayang kepada Abu Bakar, sayang kepada Umar, dan aku mengharapkan aku akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Alhamdulillah, kita boleh kata alhamdulillah. Kita juga boleh berkata kita sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul, tetapi sayang kita mestilah ada ditunjukkan bukti. Kata orang, kalau cinta sayang, mana bukti? Bila nak tunjuk bukti inilah kadang-kadang kita jauh daripada jalan yang tepat. Ada orang yang terpaksa pergi ambil, dia panggil ambil apa ni, yang bulan Ramadan baru ni sibuk-sibuk, bawa mari replika tapak kaki Nabi atas dasar dia sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat mari gambar capal, selipar, letak atas kepala, nak tunjuk sayang. Tapi kita mengatakan pada jemaah, sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'i manhajihi wa tamassuki bisunnati, iaitulah ikut apa yang dia ajar dan berpegang dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul lagi persoalan, cukup ke setakat kita kata je, oh saya ni berpegang dengan Quran, berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dari sudut amalannya tidak nampak. Kita yang jadi masalah hari ini para jemaah, iaitulah dari sudut amalan. Dari sudut teori, dari sudut perbincangan sudah dibincang, sehingga sampai peringkat perbincangan kita ni sampai ke seminar, sampai ke simposium, sampai kepada forum macam-macam dah kita buat. Tetapi kadang-kadang tidak berganjak juga kita, tak naik juga kita taraf at-taqarrub ila Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Ini yang membimbangkan kita. Jadi apabila kita sudah tahu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap diri yang bernyawa itu akan bertemu dengan mati. Kita pun duk baca, imam duk baca pada hari Jumaat dalam surah Jumaat, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bila baca ayat ni, Allah Ta'ala peringat, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakanlah mati yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, dia mengikut kamu. Kita lari duduk dalam bukit, dia ikut sekali, cuma tak tahulah nak lari duduk mana lagi. Jawab dia, tak boleh lari. Bila tak boleh lari, kita kena bersedia isti'dad untuk menghadapi kematian itu. Maka disitulah para ulama mengatakan hakikat mati tak boleh lari. Fa innahu mulaqikum, Allah kata summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang tahu semua perbuatan kita. Kemudian Allah Ta'ala akan beritahu kepada kamu apa yang kamu buat. Ramai di kalangan ulama, orang-orang yang hebat, dia baca surah Zalzalah, baca surah tu je menangis dia sampai ke cerah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha
Waqal insan, bila langit digoncang, bumi telah mengeluarkan segala isi kandungannya. Waqal insanu malaha. Pak manusia duk kata apa ni? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Tuan-tuan ambil ayat ini je, balik tadabbur, baca sebelum kita tidur, tengok macam mana bila langit, bila bumi digoncang, bila manusia ni keluarkan daripada perut bumi, apabila amalan-amalan dibentangkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu akbar. Itu dipanggil motivasi Al-Quran. Saya selalu sebut kempen tadabbur Al-Quran. Kita baca ayat-ayat begini akan menyentuh perasaan kita. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri disebut oleh Allah dalam Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, innaka mayyit, kamu mati ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innahum mayyitun, orang lain mati juga, tetapi kamu akan dibangkitkan kepada Allah azza wa jalla. Maknanya kita dah sebut tadi, mati itu permulaan. Jadi satu kesilapan bila orang kata, oh berakhirlah dia ni, perjalanan terakhir. Bila biasanya orang hantar orang mati ke kubur, dia akan tulis, oh dia telah, inilah perjalanan terakhir. Ayat itu belum lengkap. Kita kena kata perjalanan terakhir di alam dunia. Perjalanan terakhir di mana? Di alam dunia. Jadi bermulalah alam akhirat. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu duduk tepi kubur. Bila Utsman duduk tepi kubur, menangis sampai basah janggut. Orang kata, ya Utsman, Tuan bercakap ceramah tentang syurga, mengaku Tuan tidak menangis, tetapi kenapa bila duduk di tepi kubur menangis? Karena itulah kubur bukan tempat perhiasan, bukan tempat kita berhias. Kenapa kita pergi hiaskan kubur-kubur dengan batu-batu marmar, dengan binaan-binaan? Nabi kita larang daripada perbuatan itu. Bahkan dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, tuan-tuan buka dalam kitab yang paling simple yang ada sekarang ni, kitab Al-Fiqhul Manhaji. Dalam kitab tu kata, siapa yang berwasiat nak wakafkan harta dia untuk dibina atas kubur, wakaf itu tidak sah. Mulghatun, maknanya tak diambil kira. Baiklah kita ambil duit tu yang dia wakaf 10,000 tu, pergi buat masjid, tak payah buat atas kubur. Bahkan kalau ada binaan yang dibuat di atas kubur, di atas kubur tanah wakaf, maka para ulama mengatakan mesti diruntuhkan. Jangan pula bawa kapok lagi diberi cari kubur yang runtuh, perang kita. Tapi dari segi hukumnya ada begitu. Cuma dalam kitab penulis kitab ini mengata, saya hairan. Dia kata, kita pun kata juga, kami hairan kenapa para ulama berdiam diri ketika melihat orang membina binaan di atas kubur. Itu dia panggil, kalau mereka heran di negeri Arab, kita juga di negeri Melayu ini juga rasa heran. Tapi biarlah, itu satu persoalan. Yang pentingnya bila pergi atas kubur, Sayyidina Utsman menangis. Dia kata apa? Ma'afza, tidak ada pemandangan yang lebih dahsyat daripada kubur. Tidak ada pandangan yang lebih dahsyat daripada kubur. Kalau kita pergi ziarah kubur bersama dengan hati. Masalah hari ni, hati tak bawa. Hati kita duduk lekat kat dinding, loh sana loh sini, tak bawa pergi sekali. Kadang-kadang pergi masjid tak bawa hati. Nah, hati bila digunakan? Bila sakit hati, baru guna. Oh, dia ni buat macam dengan saya dia, saya sakit hati ni. Kalau sakit hati, dia guna hati dia tu sampai bila-bila duk bawa dah. Duk ulang cerita tu. Walau kawan tu minta maaf 4 kali, ulang lagi. Tetapi dalam kebaikan, di dalam ibadat, kalau kita tak bawa hati, kita tak akan memberi kesan apa-apa. Utsman ziarah kubur bersama dengan hati, dia menangis. Kemudian dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah merupakan tempat sesi yang pertama ke akhirat. Utsman menangis. Dia kata, aku dengar Rasulullah bersabda,
Kubur itu adalah merupakan mahattah ataupun stesen pertama ke akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang lepas daripada azab kubur, maka yang selepasnya lebih ringan. Tuan-tuan kena ingat, ini dia panggil pintu masuk. Cuba bagaimana orang saleh tidak menangis? Nabi kata siapa dia lepas, faman naja, siapa dia lepas daripada siksaan kubur, bermakna selepas daripada itu ringanlah bagi dia. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita doa di akhir salat. Baca tak baca kita? Baca dah. Coba kata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Saya ingat tuan-tuan muslimat dan muslimin, ingat belakang ada doa ni. Kalau tak ingat lagi, ambil doa ni. Kata aku tak nak minum pagi ni selagi tak ingat doa ni. Bagi semangat kau sikit. Jangan kata lepas minum ni baru nak hafal, tak ingat dah. Doa ini sunnah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita baca di akhir salat. Lepas kita tasyahud, baca selawat, di akhirnya baca doa ni. Sehingga kan mazhab az-zahiri mengatakan baca doa itu wajib. Sampai peringkat begitu sebab dia kata doa ini sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dianya menjadi bacaan dan Nabi kita suruh sahabat-sahabat baca di akhir salat. Kalau rasa takut pada azab kubur, takut kepada azab, kita kena baca doa. Dalam solat fardu, dalam solat sunat, jangan duduk cepat nak siap. Baca. Kalau tak ingat, ambil dalam banyaklah hadis ni, terlalu banyak. Dalam buku yang saya terjemah tu, nama dia Perisai Muslim, ada di sana doa-doa di akhir salat. Itu menarik. Jadi doa ni 4 perkara yang kita minta. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta berlindung daripada azab jahannam. Wa min azabil qabri, dan minta berlindung daripada azab kubur. Maka para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan isbat, menetapkan adanya azab kubur. Sebab ada sebahagian orang Islam ini mengatakan azab kubur tidak ada. Dengan hadis ini, hadis yang jelas menunjukkan kepada azab kubur itu berlaku. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Permintaan yang ketiga, kita minta berlindung daripada fitnah ketika hidup dan fitnah ketika mati. Kita hari ni kalau orang kata fitnah ketika hidup, tuan-tuan ingat fitnah apa? Orang tuduh kita tak? Orang gam kita, orang senarai blacklist kita, itu fitnah tu. Itu memang salah satu daripada fitnah. Tetapi fitnah yang besar, yang mengancam keselamatan, bukan selamat negara, selamatkan kita, iaitulah fitnah dalam kehidupan. Ada agama tapi hidup tidak beragama. Dari sudut penghayatan solatnya, dari sudut pakaiannya, dari sudut akhlak, macam tidak beragama. Kita mengatakan itu fitnah dalam kehidupan. Wa min fitnatil mamat, fitnah nak mati. Itu yang takut. Jadi di saat nak mati, inilah yang kita sentiasa minta kepada Allah Ta'ala. Allahumma sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati kita di atas agama. Kita sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma khtim lana bi husni al-khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Jangan duduk tengok kat cerita tanah kubur tu, banyak sangat, banyak khurafat dalam tu. Tanah kubur ni kalau orang buat salah, mesti mati itu selalu dah su'ul khatimah lalu. Berapa ramai orang-orang yang bukan Islam mati biasa, ya tak ada apa-apa, tak erok mulut, tidak apa. Jadi tiba-tiba kita buat satu cerita, tak tahu macam mana penapis filem boleh lepas benda-benda macam ni. Jadi ia menyebabkan kefahaman masyarakat, dia tengok tu lebih kuat daripada dengar. Itu dalam kaedah dia panggil al-laisal mukhbar kal muayanah. Dengar cerita tak sama dengan tengok. Nabi Musa alaihissalam, ketika dia dapat maklumat kaum Bani Israel sembah lembu, ya'budunal ijla, dia boleh bermunajat lagi. Tapi bila dia balik bawa kitab Taurat, tengok orang semua lembu,
wa alqal alwah, campur kitab dia. Walau kitab dia baru terima wahyu, campur kitab. Maknanya tengok lebih dahsyat daripada dengar. Jadi ini di antara ketika kita nak mati, itulah fitnah yang sangat menakutkan. Tuan-tuan baca atau pendengar, saya kalau bahasa yang Melayu ni saya bimbang. Banyak penceramah menceritakan tentang cerita-cerita su'ul khatimah dan apa, tapi kita rasa tak begitu tenang. Saya lebih suka dengar cerita-cerita pendakwah-pendakwah orang Arab yang memang kerja di hospital unit bahagian mayat ini. Kita lebih percaya cerita yang diberi, bagaimana orang yang mati dalam husnul khatimah, dan juga ramai yang mati nas'alullah as-salamah su'ul khatimah. Baiklah para jemaah sekalian, bila kita balik kepada pokok persoalan Badui tadi, mata sa'ah, bila kiamat, apa Nabi jawab? Ma'adattalaha, apa persiapan. Jadi para jemaah, saya cuba ringkaskan di sini. Kaifa nasta'id lil maut, bagaimana kita nak buat persiapan, persediaan kita untuk mati. Kadang-kadang saya suka juga tanya, makcik, apa persiapan nak mati? Beli kain kapan lah, dia kata. Tak beli pun tak apa, orang akan hantar mari. Sekarang ni alhamdulillah, berebut orang nak hantar kain kapan tak. YB pun nak hantar, NGO pun nak hantar, AJK masjid pun nak hantar. Itu biasa ya. Kalau tak ada kain pun orang bungkusnya dengan tikar bawa ke kubur pun sama masalah. Nah, tetapi yang persiapan besar kita untuk nak mati, kata di para ulama, iaitulah tazakkurul maut. Tanda, kalau ada pen tulis, yang tak ada pen tu buka dia punya telefon nota tulis tanda. Yang pertama sekali, tazakkurul maut, ingat ke mati itu sendiri. Nak ingat ke mati, ingat ke mati. Itu dipanggil bahasa agak falsafah sikit. Macam mana nak buat persiapan untuk mati? Ingat ke mati. Kita ni bila kita ingat ke mati, berani tak berani buat maksiat? Tak berani. Kan aku pergi kan mati kan, dalam perjalanannya langgar di lori, mati atas kereta, nak jawab apa depan Tuhan, kita tak akan buat maksiat insya-Allah. Bila kita ingat nak mati, berapa banyak kalau kita baca ulama-ulama ahlul qulub, yang disebut ulama tasawuf yang murni ni, yang hebat. Dia kata tazakkurul maut tara naumi, teringat ke mati hilang mengantuk. Kita bila ingat ke mati tidur terus. Takut nak bangun, ingat ke mati. Kenapa takut? Semalam bila kita bincang tentang bagaimana nak melembutkan hati, anak kata di antara yang disebut oleh para ulama, iaitulah pergi ke kubur pada waktu malam. Ada yang pergi dah semalam? Lalu ada tak? Kalau nak tahu, cuba pergi interview orang yang rumah dia sepagar dengan kubur. Tanya dia, berapa puluh tahun dia duduk sini, berapa kali kena usik? Dia kata tak pernah sekali pun bangun. Tak ada lagi mari ketuk pintu, tapi takut juga nak begitu. Kenapa? Ini benda ajaib. Sebab kita takut ke mati tak apa, tapi takut kepada orang mati itu yang pelik. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, mu juga akan mati sebagaimana orang dulu sudah mati. Jadi kata di ulama, yang pertama sekali tanda situ iaitulah tazakkurul maut, ingat ke mati sendiri itu, itulah persiapan nak mati. Maka sebagaimana dalam hadis tadi, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pergi ke kubur dan dia ingat mati, sebagaimana kata di kata-kata yang masyhur, ada orang kata daripada Nabi, tapi ramai ulama seperti Al-Iraqi mengatakan ini masyhur daripada Al-Fudail bin Iyad, mengatakan kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian itu menjadi peringatan, menjadi nasihat kepada kita, motivasi. Tengok mati teringat. Ini tidak ni duduk atas kubur pun Allahu Akbar, boleh lagi duduk buah situ. Jadi alhamdulillah saya tengok ini satu usaha yang baik. Apabila satu buku dia panggil tazkirah kematian, nah, jadi jangan kita bagi bila duduk tunggu nak siapkan ke bumi jenazah tu, nak siap tu tazkirah dulu, biar hak hidup dia dengarnya. Nah, kalau mari ustaz nak mengajar orang mati itu dia cakap dua tu ya, orang lain tak dengar pun, duduk buat kat belakang lah. Kita nak
talqin, ajar kepada orang yang hidup biar buat persiapan untuk nak masuk dalam kubur. Kafa bil mauti wa'izan, cukup dah kematian itu menjadi nasihat ataupun motivasi kepada kita supaya kita ingat kepada mati. Dan juga ada juga riwayat al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu orang yang membuat persiapan, orang yang tengok diri dia dan membuat persiapan untuk lepas pada mati. Demikian juga aksiru min zikri hadimil lazat. Banyakkan menyebut perkara yang menghilangkan kelazatan, keseronokan, iaitulah ingat kepada mati. Seorang ulama nama dia Ad-Daqqaq rahimahullah taala, tanda tuan-tuan, man aksara min zikril maut, siapa dia banyak ingat ke mati, dia akan diberi 3 perkara. Ini pengalaman Tok Syekh kita tadi. Dia kata siapa dia ingat ke mati, dia akan dapat 3 perkara. Yang pertama, ta'jil at-taubah, dia akan cepat-cepat nak bertaubat. Kita ni kadang-kadang umur lewat dah, tapi semangat lagi nak pergi ke bank, nak pergi pinjam duit, nak buat rumah. Buat untuk apa ni? Awak berapa tahun lagi nak hidup? Ada untuk anak-anak cucu. Subhanallah. Kita pergi berhutang untuk kesenangan orang lain. Cerdik ke tak cerdik? Cerdik lah, lagi tu orang panggil tak? Menyusahkan kita untuk orang lain lah? Tidak. Kata di para ulama, di antara benda yang pelik, orang yang ambil benda-benda macam ni, dia dalam kubur bergelumang dengan malaikat, orang lain bersukaria di atas rumah yang ditinggalkan. Allahu Akbar. Semua kalau tanya kenapa buat benda ni, untuk anak cucu, untuk anak cucu. Untuk kita mana? Kenapa kita tidak cerdik? Kita nak buat persiapan untuk kita. Ingat aja mati, ya Allah, mana bekalan aku nak pergi? Kata di para ulama, di antara tanda husnul khatimah, di antara tanda orang ni mati dalam keadaan baik, al-mautu bi'araqil jabin, mati di dahi dia berpeluh. Ada percikan peluh dahi, tengok. Kalau kita tengok tu tak payahlah duk cakap dengan orang, ambil tisu kesak je. Jangan ambil gambar pula. Kita ni suka sangat benda-benda yang ajaib, nak viral kan. No. Oh, gambar ada orang mati, gambar bercahaya. Allahu Akbar. 3 hari lepas tu ada gambar, orang hantar gambar sebenar, rupanya bukan gambar bercahaya, matahari suluh, dia ambil gambar, cerahlah mayat tu. Kebetulan. Banyak sangat. Jadi tak dia tu. Orang yang banyak mengingat mati, dia akan segera bertaubat. Satu. Yang kedua, qana'atul qalbi, hati rasa memadai dah dengan apa yang ada atas dunia ni. Cukup. Rumah dah ada, kereta dah ada, barang-barang sudah ada, sudah cukup lah. Orang panggil tidak kelaparan, tidak duduk di bawah panas, dan tidak terkena hujan. Cukup memadai. Yang ketiga, nasyatul ibadati, aktif untuk beribadat. Tadi saya dah sebut cerita, para ulama mengatakan ingat ke mati, hilang mengantuk. Bagaimana kita nak bangun tengah malam? Bagaimana kita nak motivasi diri kita supaya dapat bangun beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, supaya dapat target setiap hari baca Quran berapa juzuk? Sebaliknya, kata Ad-Daqqaq, wa man nasyal maut, siapa dia terlupa kepada mati, uqiba bi salasati asya, dibalakan dia dengan 3 perkara. Yang pertama, taswif, menangguh-nangguhkan taubat. Lambat lagi, tak apa, ni baru bulan Rajab, nanti Ramadan ni kita taubat lah. Jadi ada lagi target. Tak apa, saya dah booking tiket umrah dah, bulan 12 ni nak pergi Mekah. Ni baru bulan 8 kan? Ada 4 bulan lagi. Tak mau taubat. Kenapa tak mau? Sedangkan taubat itu satu pintu yang dibuka oleh Allah Ta'ala sehinggalah nyawa di halqum. Wa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika nyawa sampai di halqum, kita duduk tengok, nak buat apa tak boleh. Akhir kali duduk gosok je lah, nak kata apa. Yang ketiga, tarkur redha bil kafaf. Orang ni bila terlupa kepada mati, dia tidak akan redha, tidak akan rasa mencukupi apa yang sudah ada, nak lagi, nak kejar lagi, tamak lagi. Yang ketiga, takasul fil ibadah,
Dia panggil malas nak buat ibadat. Coba tuan-tuan semak, kenapa kita tak berajin ibadat? Puncanya mati, ingat tak ingat. Berkata tak ingat langsung, ingat tapi tak apa ingat. Yang kedua, persiapan yang kedua iaitulah ziaratul kubur, banyak pergi ziarah kubur. Tadi kita dah bincang. Dan teringat bila pergi ziarah kubur tu, di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum ya ahli diyar wa antumus sabiquna wa nahnu lahiqun. Hei penduduk negeri ini, antumus sabiqun, kamu pergi dulu, kami akan ikut kemudian. Kita pergi baca salam-salam yang diajar oleh Nabi yang maksur ini, biar kita teringat nak buat juga. Yang ketiga, muhasabatun nafs. Muhasabatun nafsi maknanya mengorek diri, koreksi diri. Tengok apa yang kita dah buat, apa persiapan yang sudah ada, apa yang ada lagi, apa yang tak kena dalam hidup, baiki. Kita ni kadang-kadang kalau nak suruh orang lain baiki, kita marah. Kalau orang tegur kita, tak boleh. Oh, awak alim sangat. Dia bagi 100 biji, lari balik kita. Ingat you tu warak sangat. Allah, dia bagi hak tu dah. Jadi kita boleh, kita sendiri yang muhasabah. Muhasabah maknanya kita cek balik apa yang kita buat daripada pagi. Kita ni kalau daripada awal semalam sampai hari ni, kita semak balik apa yang kita buat. Lepas itulah kata di para ulama, tak, jangan seorang tu tidur pada waktu malam kecuali setelah dia buat semakan. Tengok balik daripada pagi tadi sampai sekarang, apa yang telah kita laksanakan, apa yang tak terlaksana. Kalau ada kekurangan, bertaubat. Kalau kita dapat banyak hari ni ibadat, alhamdulillah, berazam untuk sambung balik esok. Itu dipanggil muhasabatun nafsi. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Setiap orang tu dia kena tengok apa persiapan dia untuk hari esok. Ini dia panggil hari esok yang cemerlang. Ni orang mari duk kempen syarikat ansuran, hari esok yang cemerlang tu bukan cemerlang kita, orang lain. Kita habis bayar sampai 500, 1000 sebulan bayar insurans, tapi untuk siapa? Bukan untuk kita dah, untuk orang lain. Oh, dia mari bagi tahu, kalau tuan mati anak dapat 300,000, habis aku nak dapat apa? Tengok. Kita insurans kita untuk kita, apa yang kita nak bawa. Jadi Allah Taala sebut wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah setiap diri itu membuat persiapan apa yang dia nak buat esok. Yang keempat, muraqabatullah. Muraqabah, kita teringat Allah SWT sentiasa mengawasi kita. Allah sentiasa mengawasi kita, iaitulah barulah kita tak boleh nak buat benda-benda yang tak baik. Teringat. Ini dia panggil ilmu darjat yang ketiga. Darjat yang pertama iman, Islam, iaitulah ihsan. Darajatul ihsan ini, maqamul ihsan, iaitulah maqam muraqabah. Saya tak boleh buat benda ni bukan kerana ada CCTV, bukan kerana ada SPRM, bukan kerana ada orang tua ni, tapi kita tak buat kerana kita ada Allah. Kita tak buat sebab apa? Sebab kita ada Allah yang sentiasa memerhatikan, yuhitu bihi ilma, yang sentiasa menghatikan kepada kita. Yang kelima, iaitulah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taubatlah kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa. Yang kata saya tak berdosa, ada setengah orang yang dimarah ke masjid sebab tidak menganjurkan solat sunat taubat perdana. Setiap minggu ada je dia panggil majlis perdana, tahajud perdana, taubat perdana, habis perdana belakang. Kita kata tidak. Pada tu saya tengok kalau ada majlis perdana, ramai orang mari. Kita si isytihar, imam isytihar, masjid kita ni tulis banner besar-besar kat luar tu, masjid kita ni solat jemaah perdana 5 waktu sehari. Agak-agak jadi ke tak jadi?
Nah, pasal dia nak perdana, kita perdanakan dia. Apa nak perdana, letak di situ. Jadi taubat tak perlu kita tunggu orang lain, kita bertaubat. Jangan kata, oh, saya tak ada dosa. Subhanallah. Siapa dia yang tak berdosa di atas dunia ni lain daripada al-ma'sum Nabi SAW, kecuali kalau kita pegang dengan mazhab Syiah yang mengatakan adanya imam-imam tu maksum, tak usah pakai buat tu. Yang keenam, bila kita sudah bertaubat, iaitulah berterusan melakukan ibadat walaupun sedikit, tapi kita maintain. Saya di antara saya kempen, iaitulah projek mega mampu buat. Berapa kali berkempen dah kita ni. Projek mega ni iaitulah jaga solat sunat, solat rawatib yang 12 rakaat, solat witir, solat duha, jaga, maintain hak ni 17 rakaat satu hari satu malam, jangan kurang. Saya tak nak minta sampai 700 rakaat dah. Orang kata ulama dulu solat 300 rakaat satu malam sampai 1000 rakaat. Kita kata kadang-kadang ajaib juga. 1000 rakaat nak bagi dengan berapa jam malam? Daripada pukul 7:30 subuh dia pukul 5:30, berapa jam? 10 jam kan? 10 jam kali dengan 60 minit baru 600 minit. Takkanlah orang-orang soleh ni solat macam kita solat tarawih seminit satu rakaat. Biarlah, kita tak sudut main matematik dalam bab ni. Dia boleh buat, itu karamat Allah Ta'ala beri pada dia, kita tak ada karamah. Yang pentingnya kita bermudawamah, berterusan. Seolah-olah kita rasa bersalah kalau tak cukup bilangan rakaat yang kita tak. Aku ni Masya Allah, macam mana leka semalam sampai witir pun tak sempat solat. Muhasabah, apa sebab, apa penyakit, apa masalah. Para ulama yang hatinya bersih, sekali dia tertinggal ibadat, dia muhasabah penuh. Dia kata, oh semalam aku ada tersalah buat dosa. Kita kalau nak muhasabah, scan mungkin usah, tak dapat nak kesan di mana salah kita, sebab banyak sangat. Itu dia panggil tak. Saya tengok ada seorang ustaz, dia nak pergi haji tak boleh sebab gula dia tinggi. Gula dia tinggi, 3 kali pergi cek hospital tak lulus. Dia kata nak macam mana nak suruh lulus ni. Kali yang keempat belum dia pergi hospital, ini doktor jangan marah, itu cerita dia. Belum pergi hospital, dia ambil gula 2 sudu dia minum. Lepas tu dia pergi cek, lulus. Makali gula dia dah berlampau tinggi, dia punya meter dia tak boleh nak kesan. Itu masalah kita. Kita pun jangan sampai peringkat tak boleh nak kesan dah kita ni. Nak muhasabah diri tak boleh sebab tak boleh nak kesan. Di mana dosa aku? Sampai kita boleh tanya, apa dosa saya? Subhanallah, apa dosa saya? Daripada pagi sampai malam duk tengok benda-benda maksiat, tidak berdosa. Ajaib Allah. Kata di ahli syair, kata mali jurhin bimayyitin ilam. Orang yang mati itu tak sakit lagi kalau ditoreh dengan pisau. Ya, jadi kita tengok orang sakit, tanya doktor forensik bila dia nak belah orang mati, ada kena marah? Tak pernah lagi marah. Jangan sakit ni, slow-slow sikit lah. Jadi ya masalah kita hati. Apabila sudah mati, ataupun kalau tak mati lagi pun koma dah kata orang, nasallallahu salamah. Hari ni kita kena bermuhasabah dengan hati kita. Terlekat je, tak dapat. Kenapa aku tak boleh zikir ni? Zikir yang kita duk bagi ni, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, semua zikir sudah ingat kan? Tapi yang tak ingatnya apa tuan? Nak berzikir. Bila tak boleh berzikir, muhasabah. Kenapa aku hari ni 300 kali tak dapat? Tanya kita, kenapa? Biar kita boleh menangis, bertaubat kepada Allah. Ya Allah, kenapa hamba-Mu ni lidahnya berat untuk menyebut nama-Mu? Kenapa? Tidak ada perasaan yang boleh kita buat selain daripada kita menangis, minta Allah Ta'ala buka ikatan daripada lidah yang tak mau berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada orang marah dia, itu sebablah orang masjid lain semua zikir kuat-kuat belakang, semangat kata ini senyap-senyap. Macam mana? Lah, zikir dengan hati, dengan perasaan, bukan zikir melaung sampai gia 5. Itu zikir nak makan nama dia. Ya. Ada orang dia panggil zikir gia 5. Dekat mana zikir gia 5 tahu? Kalau ada orang panggil kenduri kan, dia pun tengok juga menu apa malah dia. Oh, nasi penyok gia 5 bergonjang rumah naik. Dia pun kena tahu juga dia punya zikir. Zikir kita pada Allah Ta'ala, zikir dengan mulut, dengan hati, dengan perasaan kita. Yang terakhir sekali, biarlah kita husnuzan billah, kita buat persiapan bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla setelah kita buat benda-benda yang baik.
Kita dah taubat, kita sudah, bila sampai di sini kita letak sangkaan baik pada Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala kabul kita, Allah Ta'ala terima kita sebagai hamba dia, itu dia panggil sangkaan baik. Anas radhiyallahu anhu pergi ziarah seorang pemuda yang nak mati, pemuda tapi nak mati. Faqala kaifa tajidu, Anas kata, apa perasaan awak sekarang? Ya, jadi dia kata apa? Nabi SAW, Nabi ziarah pemuda, Nabi tanya dia, kaifa tajiduka, apa perasaan awak sekarang? Qal arjullah ya Rasulullah wa akhafu zunubi. Dia kata, aku mengharapkan Allah Ta'ala ampunkan saya, dan saya takut dengan dosa saya nak bertemu Allah Azza wa Jalla. Apa jadi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'an fi qalbi 'abdin mu'minin, tidak berkumpul dalam hati seorang hamba yang beriman di dalam waktu di tempat seperti ini, illa a'tahu Allahu ma yarju, malaikat Allah Ta'ala akan beranugerahkan apa yang mereka harap. Jadi tuan-tuan dan para jemaah sekalian, mudah-mudahan kiamat yang akan datang bertemu dengan kita, tak tahu entah bila, mungkin hari ini, mungkin besok, adalah merupakan suatu persiapan yang mesti kita kena buat. Kalau tidak, kita kerugian, mati entah datang bila-bila. Tapi bila kita memang tak nak mati, tapi kalau dia datang, biarlah kita sudah ada persiapan, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.